Bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia, kita terus saja nak bercakap tentang memahami penyakit jarang jumpa ini kan. Jadi kita nak memfokuskan ataupun nak meningkatkan kesedaran masyarakat umum tentang penyakit-penyakit jarang jumpa ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai rare disease. Kita mendefinisikan penyakit jarang jumpa sebagai keadaan yang jarang berlaku di mana ianya mengancam dan juga atau seperti menyebabkan ketidakupayaan yang kronik. Salah satu kriteria menunjukkan penyakit jarang jumpa itu adalah penyakit itu harus mempunyai kekerapan berlaku ataupun prevalence kurang daripada 1 dalam 4,000 orang. Jadi maknanya memang jarang jumpa lah, seorang je dalam 4,000 tu kan. Jadi mutasi pada kod genetik pesakit adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyakit jarang jumpa ini. Jadi hari ini di Koresponden Bernama kita nak bercakaplah tentang perkara ini. Jadi terus saja kita nak bersama dengan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perundingkanan pediatrik dan genetik klinikal Fakulti Perubatan UKM. Profesor Dr. Zarina juga berkhidmat di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz dan Hospital Pakar Kanak-Kanak. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Koresponden Bernama pada hari ini. Jadi kita nak Prof kongsikanlah tentang jenis-jenis penyakit jarang jumpa ni dan apakah antara penyakit jarang jumpa yang paling banyak dihidapi di Malaysia ini sebagai permulaannya. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Fadli. Seperti yang telah dimaklumkan tadi penyakit jarang jumpa ni adalah penyakit di mana kekerapannya adalah 1 dalam 4,000 Itu adalah definisi di Malaysia. Dan di Malaysia juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyenaraikan setakat ini 500 jenis penyakit jarang jumpa. Tetapi senarai ini perlu dikemaskinilah dari masa ke semasa sebab bilangan penyakit ni sebenarnya antara 6,000 hingga 8,000 sebenarnya, tapi kita kena tengok apa yang lebih kerap berlaku di Malaysia Jadi seperti yang saudari Fazli maklumkan tadi ada yang kerap di luar Amerika Syarikat, mungkin tidak kerap di Malaysia. Jadi antara kategori penyakit jarang jumpa di Malaysia yang kerap berlaku adalah kategori penyakit genetik sindrom dan juga penyakit genetik metabolik Kami tidak ada lagi database atau registry yang kita pihak kementerian tengah membangunkan registry ni sebab kalau kita nak tahu yang mana betul-betul paling kerap, kita kena ada data yang accurate tetapi berdasarkan laporan dan penerbitan saintifik, antara penyakit yang agak kerap adalah yang penyakit sindrom seperti Marfan syndrome osteogenesis imperfecta, Prader-Willi syndrome dan juga spektrum penyakit-penyakit yang kita panggil inborn errors of metabolism So itu adalah antara jenis-jenis penyakit yang kerap lah Yes, itu antara sindrom lah kan untuk penyakit-penyakit jarang jumpa ni Prof. Okey, disebabkan penyakit-penyakit ini jarang jumpa ataupun jarang dihidapi dan dikenali oleh masyarakat umum, kita macam menganggap macam penyakit-penyakit ini sebagai macam ada kata orang tu macam badi, ada yang kata macam kenan ataupun mitos-mitos lah yang lain. Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Ya, betul tu Saudara Fazli. Benda tu kerap timbul dan masih timbul. Dan saya rasa ini adalah puncanya sebab sebelum ini ramai yang tidak tahu pun atau sedar wujudnya penyakit ni dan sebenarnya tidak tahu apa penyebabnya. Jadi bila kita tak tahu apa penyebabnya dan kita mulalah membuat andaian, tanggapan sendiri Jadi the root of it is actually tidak ada pemahaman atau kurang pengetahuan mengenai penyebab sebenar Dan seperti yang dimaklumkan tadi, walaupun tidak semua penyakit jarang jumpa ini ada unsur genetik, tetapi hampir 80% daripadanya diakibatkan oleh faktor atau kecenderungan genetik Jadi
Yalah, sebab sekarang ni teknologi terutamanya di bidang genetik ya semakin canggih ya. Jadi ada banyak penyebab yang sekarang kita tahu. Jadi mungkin dulu tak tahu. Jadi kita buat andaian lah masing-masing ya. Jadi pemahaman mengenai punca tu ya, itu yang penting lah ya. Pada saya lah ya. Ya, betul tu. Jadi kita ni tak bolehlah nak cakap sebarangan kan. Jadi kita perlu ada juga, ada juga info tentang perkara ini, penyakit jarang jumpa ini kan. Tapi Prof telah pun mengatakan bahawa 80% penyakit ini disebabkan adalah apa nama kata orang tu faktor keturunan lah kan, pendek ceritanya. Okey. Jadi bagaimana kita nak menghapuskan stigma masyarakat berkaitan penyakit jarang jumpa ni agar mereka ni lebih faham dan juga menerima keadaan tersebut dengan hati yang terbuka. Mungkin ada di antara kita yang rasa macam aku ni ada penyakit lah. Macam penyakit aku ni kau ada tak? Dia macam tertanya tau. Ya, kau ada macam aku macam penyakit aku ni macam aku seorang aja hidup. Kita nakkan masyarakat kita semua ni cakna tentang lebih memahami tentang penyakit jarang jumpa ni. Bagaimana caranya, Prof? Ya, jadi I think Saudara Fazli pun dah bantu menjawab dah tu soalan tu sebenarnya. Kita harus lebih cakna. Kita kena cakna ya. Maksudnya mereka yang terlibatlah dalam perawatan ya, stakeholders ya. Doktor-doktor yang merawat ya, pihak kementerian ya, perlu membantu dalam meningkatkan kesedaran, pemahaman dan pengetahuan mengenai penyakit-penyakit jarang jumpa ini ya. Jadi sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ya telah mengorak langkah ya sejak tahun 2019 lagi ya, di mana mereka telah membentuk national framework ya dalam cara menangani dan merawat penyakit jarang jumpa. Dan dalam national framework ni sebenarnya ada 4 jawatan kuasa ya yang telah ditubuhkan, dan salah satu daripadanya adalah jawatan kuasa yang melihat mengenai advokasi dan pendidikan. Ya, jadi seperti Saudara Fazli maklumkan, we need to be aware ya. When we are aware, kita lebih prihatin, kita lebih empathy ya mengenai apa masalah yang dihadapi oleh pesakit-pesakit yang mengalami penyakit jarang jumpa ini ya. Jadi kebelakangan ni pun juga ya ada banyak program ya, strategi ya. Sebagai contohnya Rare Disease Day adalah disambut pada 28 Februari setiap tahun secara umumnya. Jadi program-program sebegini kita harus mempertingkatkan, bukan saja pada hari yang tertentu, tetapi dia terus kena continue lah ya. Ya, betul. Kita harus bercakap tentang perkara ini sekerap mungkinlah, bukan sahaja untuk hari Rare Disease pada 28 Februari ataupun pada hari ini kan. Okey, tadi kita dah pun bercakap tentang skop yang agak besar juga tentang masyarakat yang harus mengetahui tentang penyakit ini. Tapi kita nak kecilkan, mungkin ada di antara ibu bapa yang anak mereka menghidapi penyakit jarang jumpa ni. Apa peranan ibu bapa kepada anak-anak mereka ini, dan apa pula peranan ibu bapa kepada anak mereka yang normal supaya tidak asing dengan pengetahuan tentang penyakit jarang jumpa ini, Prof? Ya, jadi bagi ibu bapa yang ada anak yang ada penyakit jarang jumpa, pemahamanlah mengenai penyakit itu adalah penting ya. Jadi bila mereka memahami, dan saya tahu ya, a lot of these parents that I've come across memang arif lah ya. They are even more well informed kadang-kadang ya daripada doktor yang bukan pakar utama yang merawat ya. Jadi apabila ibu bapa memahami dengan terperinci mengenai masalah yang boleh dihadapi, dan mereka akan membantulah memberi sokongan perawatan secara menyeluruh lah ya. Bagi itu untuk kanak-kanak yang mengidap dalam keluarga. Tapi kita kena ingat ya, bagi adik-beradik mereka pula yang bukan mengidap penyakit jarang jumpa, mereka masih, kita kena ingat mereka ni adalah ahli keluarga yang sama ya. Jadi kita tak boleh lupa ya, mereka juga perlu diberi pemahaman lah dalam konteks mesra kanak-kanak ya. Maksudnya mungkin kalau adik dia hanya umur 4-5 tahun ya, kita masih boleh beritahu kenapa abang atau kakak dia ada masalah sebegitu, supaya dia memahami dan dia tak rasa
dia tak menyendiri lah ya. Jadi mungkin kita boleh minta diorang bantu bila ingatkan bila nak ambil ubat ke ya, benda-benda sebegitu ya. Sebab kita kena ingat mereka juga adalah part of the same family ya. Jadi mereka juga ada keperluan sendiri yang ibu bapa masih harus ingatlah ya mengenai hal itu ya. Jadi pemahaman dalam ahli keluarga tu sendiri sangat mustahak. Itulah, kita harus kata orang tu nak melayan tu sama rata lah kan. Jangan kita nak tirikan adik-adik yang lain kan yang mengalami penyakit ini. Baik, kita ada seminit lagi ni Prof. Banyak sebenarnya soalan tapi seminit lagi ni Prof. Mungkin Prof boleh compactkan apakah mungkin konklusinya, harapan, pesanan Prof tentang penyakit jarang jumpa ini. Silakan Prof. Okey, jadi penyakit jarang jumpa ni walaupun jarang ya, kita kena ingat ya, we have to provide universal health coverage ya. Jadi kita tidak boleh tinggalkan pesakit-pesakit yang ada penyakit jarang jumpa ini. Jadi walaupun pihak Kementerian Kesihatan telah ada national framework dan telah kini dalam proses membuat registry, apa yang kita harus buat sekarang adalah memperkasakan strategi dalam perawatan secara menyeluruh ya, baik dari segi infrastruktur, diagnosis, aspek keuangan supaya semua pesakit ini juga dapat dirawat ya dan mendapat akses secara saksama seperti pesakit-pesakit lain juga ya. Itulah harapan ya pesakit-pesakit ini ya. Baik, we have to speak as one together. Yes. Betul. Kita harus bersama-sama lah kan untuk menyokong pesakit-pesakit ini kan. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengalami masalah-masalah ini, segeralah berjumpa dengan pakar. Mungkin ada rawatan-rawatan susulan ya untuk nak memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang kita alami itu kan. Okey, baik, terima kasih Prof di atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan hubungi semula untuk bercakap tentang banyak lagi perkara berkaitan dengan kesihatan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Sama-sama. Ya, baik. Itu dah, kita telah bersama dengan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perunding kanan pediatrik dan genetik klinikal PPUKM. Jadi nampaknya koresponden pertama telah pun sampai ke hujungnya dan anda semua jaga kesihatan diri anda bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.